Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya Solihin dan saya Aini. Okey, so hari ini kita ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Okey, Aini. Okey, so sebelum Aini dengan Solihin teruskan, okey, Aini nak tengok dulu yang kawan-kawan dah masuk tu. So Aini nak tanya dekat you all. So dengar tak suara Aini dengan Solihin? Jelas tak suara kita orang ni? First dulu sebelum kita orang teruskan apa yang kita orang nak cakap. So nak dengar. Jelas tak? Boleh komen kat bawah. Komen kat bawah. Suara Aini dengar tak? Nak tahu suara Aini dengar tak? Boleh komen sikit. So mana yang dah join tu, minta share kan dekat kawan-kawan yang lain apa semua. Okey, so dah ada yang masuk. Tin Syujun, morning. Hi, morning Miss Tin. Puan Nadira, Hazir Roslan, morning. Idaham Ahmad Syafi'i, selamat pagi. Okey, selamat pagi. Jelas Okay. Jelas okey, ngam jelas. Alright. Okay. So hari ni kita nak buat rancangan apa ni sebenarnya ni? Okey, so sebenarnya hari ni actually sebenarnya kita orang punya rancangan ni adalah Jom Tengok Rumah. Episod yang ke-10. Ya, betul. Tapi sebelum Aini dengan Solihin teruskan apa yang kita orang nak terangkan pasal rumah, hari ni kita orang tak nak cerita sangat pasal rumah sebab tahun baru Cina kan. Tengok Aini dengan Solihin pun dah berpakaian Chinese. Kan? Mengikut tema tahun baru Cina sama-sama kita raikan. Okey. So, siapa yang join kita orang hari ni bukan setakat kita orang nak tunjuk rumah je. Nampak tak Aini pegang apa ni? Ampau. Ampau kan? Nampak dah? Ampau ini ni. Tengok ni. Kita orang nak bagi ampau. Okey. So Solihin, hari ni kita tengok rumah. Apa lagi aktiviti kita nak buat sempena tahun baru Cina ni, Soli? Okey, kita ada buat satu game lah. Satu game di mana pemenangnya akan dapat ampau yang Aini pegang tu. Betul. So siapa yang nak dapat ampau ni dengan Solihin, dengan Aini, tengok kita orang ni sampai habis episod. So Aini nak, sebelum kita mulakan, setiap perjalanan kita orang ni sampai dekat rumah, ada banyak dia punya teka-teki. Jadi kita orang nak you all stay tune. Stay tune, like, share dan komen dekat bawah Solihin, okey. so kita ni kita ajak dia orang masuk dulu. Jom. Kita cakap apa yang kita orang nak buat. Ya, betul. Kan? Hari ni kita nak bawa dia orang tengok rumah mana tu. Okey. So hari ni kita orang nak bawa you all semua pergi tengok rumah yang masih dalam pembinaan. Yang fasa ketiga, dan sekarang ni kita orang dekat Taman Bayu Indra. Yes, Taman Bayu Indra. Dekat mana Taman Bayu Indra ni? So kita orang akan explainkan sekejap lagi dekat mana Taman Bayu Indra ni. Okey. So dekat sini, actually Taman Bayu Indra ni kalau tengok episod Aini sebelum ni, Aini ada tunjukkan dekat mana Taman Bayu Indra ni. Actually Taman Bayu Indra ni dekat Taman Bayu Indra Lukut. Tapi dia sebelum Lukut lagi. Sebelum Lukut ni? Sebelum Lukut. So terangkan sikit Solihin. Okey. Okey, alright. So yang mana yang tak tahu pasal Lukut ataupun kata Lukut tu jauh, sebenarnya taklah jauh sangat. Actually kalau you are daripada KL, you boleh ambil highway plus exit ke Tol Seremban Port Dickson. You ambil Seremban Port Dickson, and then you straight sikit, lepas tu Mambau tu exit Lukut tu sampai kita punya projek. Betul tak ini? Betul. Okey, ada yang cakap tak jelas suara ini. Suara ini tak jelas. Kena dekat. Okey, so sekarang jelas tak? Dengar tak suara ini? Jelas tak? Dengar tak? Suara ladies tak apa dengar. Okey, so Solihin jangan jauh sangatlah dengan ini. Okey, boleh. Kalau macam tu, dengar tak? Memandangkan mic satu je, kita peganglah. Boleh. Okey, sekejap so, kita orang bagi suara jelas dulu. Okey, mana yang baru masuk tu, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, so dengar tak suara ini? Memandangkan hari ni. Okey, dah jelas tak?
Jelas tak suara ini? Boleh pegang tak ni? Aini cakap je. Okey, tak apa, saya tolong pegang mic untuk Aini lah. Okey, Aini boleh teruskan ini. Okey, saya boleh teruskan Okey, Solihin. Sebelum Aini teruskan, minta Solihin terangkan dululah dekat diorang apa kita punya projek ni, dah fasa ke berapa. Yes, okey, alright. So since 2017 kita starting pada fasa yang pertama, di mana fasa pertama kita dah naik, and then dalam 2018 dah naik fasa 2. So fasa 2 kita handover kunci Januari 2020 itu hari. Ya. So you all jangan risau tentang projek kita orang, memang akan complete lah, memang akan siap. So yang terbaru punya fasa ketiga. Fasa ketiga. So hari ni kita nak buat rumah contoh fasa 3, betul? Ya, betul. Sebab pemandangan kita dah tengok. Kalau tengok episod kita sebelum ni, Aini dengan Solihin dah pernah buat live juga. Betul. Dah terangkan completed unit fasa pertama dan fasa kedua. So hari ni kita main game dekat fasa yang ketiga. Okey, so dah jelas fasa ketiga ni kita akan siap dalam hujung tahun ni lah. Ya, betul. Okey, so mana yang komen tu dah jelas sangat. Okey, terima kasih. Terima kasih atas kerjasama anda. So kalau ada tak dengar jelas, tak dengar suara ini ataupun ada yang tak okey, boleh komen sajalah. So kita orang boleh setting lah. InsyaAllah kita try the best lah hari ni. Betul. So ini nak cerita sikit lah pasal kita punya plan, overall plan. Okey, boleh juga Solihin. Okey. Alright, okay, so saya explain sikit lah pasal projek Taman Bayu Indra overall kita ni. Okay, kalau macam yang anda lihat, ini fasa pertama, fasa kedua, dan yang fasa ketiga area sini. So setiap fasa kita ada sediakan 7 concept park dengan lake lah, dengan lake. Okay, macam untuk fasa pertama dengan fasa 2 memang ada guard house lah. Okay, so fasa ketiga pun dia punya facilities pun sama, ada dia punya Nusantara Lounge, ada garden, ada taman, ada tasik semualah. Ya, betul. Yang special punya fasa 3 ni dia dekat dengan surau. Kamera boleh zoom sikit dekat surau. Dekat fasa ketiga ni kita ada surau. Tapi jangan risau, untuk fasa pertama dan kedua kita orang pun ada reserve juga. Tapak masjid dekat sini. Okey. Alright. So apa yang cantiknya dekat sini, sebab dekat sini adalah kita orang punya kawasan tersendiri. So dekat sini adalah privacy sikit. Kat sini semua single story terrace. Betul, dia tak campur dengan double story ke apa. Pun. Apa yang penting tanah dia freehold, individual title. Okay. Itu yang penting tu, freehold tu. Okey. Minta maaf. Okey, so alright, tanpa membuang waktu lagi, jom kita pergi tengok rumah contoh fasa ketiga. Betul. Jom. Okay. So ada yang tanya dekat Aini lagi, kita dekat mana Solihin? Okey. Minta Encik Solihin terangkan balik kat mana kita ni. Okey, dekat mana kawasan kita ni? Kawasan kita ni. So mana yang baru masuk tu? Kawasan kawasan kita ni terletak di area Lukut Negeri. Area Lukut Negeri Sembilan, atas sikit pada Seremban. Kalau dari Seremban ke area Lukut ni dalam 15 minit je. Ya, betul. Betul-betul berdekatan dengan highway. Ya, betul. Okey. So kalau you all perasan belakang kami ni, okey. So kalau tengok belakang projek kita ni adalah projek fasa 1 dengan fasa 2 yang dah completed. Dan lagi satu, kalau perasan dekat sebelah sana ada bangunan berwarna oren tu yang tinggi tu. Okey. Dekat belakang taman kita orang ni ada sekolah menengah dan sekolah kebangsaan. Betul. Okey. So siapa yang beli dekat sini dah tak senanglah nak hantar anak pergi sekolah kan, dekat saja. Ya, betul. Belakang taman saja. Belakang taman je. Orang kata jalan kaki pun boleh. Tak ada masalah, jalan kaki pun boleh. Tapi zaman sekarang mana ada anak nak jalan kaki kan? Semua mak ayah hantar, betul? Betul. Okey. So Solihin, boleh terangkan lagi apa fasiliti yang kita ada kat sini? Okey, fasiliti yang ada dekat sini. Yang pertama tadi, Aini hilang. Suara hilang? Suara hilang. Sekejap okey. Sorry, pergi minta check dengan Afiq. Okey, sekarang jelas tak? Jelas tak?
Jelas tak? Dengar tak? Dengar tak suara? Okey, Kejap kita orang minta setting kejap suara. Minta maaf sangat. Kejap jelas pula. Semula jelas. Kejap minta maaf minta maaf. Kita orang settingkan yang terbaik untuk you all nanti sebab kita banyak game hari ni. Kan kalau apa ni tak dengar suara ini kan terlepas, sudah tak dapat nak claim ampau Chinese New Year ini dah. Okey. So kalau dah nampak dekat belakang ni ada sekolah menengah dengan sekolah rendah. So nanti kita orang akan minta maaf Okey. Minta maaf. Okay, so ini boleh teruskan Okey, so sebelum ini teruskan lagi, so I nak tanya you all. Okey, minta yang dekat okey, mana yang tengok Aini dengan Solihin tu, I nak tanya lagi sekali. Dengar tak? Dengar tak suara kita orang? So Azim Roslan, Fanadira. Tak apa, jangan gaduh. Ada ampau ni, ada ampau yang Aini nak bagi. Okey. So jom Solihin, kita boleh teruskan. Ya, jom. Okey. So I nak tanya, jelas harap jelas suara ini. Okey. Idham Ahmad Syafiq. Okey, terima kasih Encik Idham. Okey. So dekat sini. Dekat sini so boleh nampak cameraman boleh tunjuk fasiliti yang ada dekat sini. So antara projek kita orang yang dah siap dan yang dah completed. Okey. So dekat sini fasa yang kedua lah. So kalau belakang kita orang punya rumah contoh ni adalah rumah contoh yang kedua. Okey, alright. Pelan-pelan. Okey, so you all boleh tengok dekat sebelah kiri saya ni. Sebelah kiri ni lah kita punya completed unit yang fasa kedua. Dah siap handover masa Januari tu hari. Januari 2020. Nampak tak? Okey, nampak? So mana yang nak cari rumah yang dah siap pun kami ada. Nak yang masih dalam pembinaan pun kita orang ada juga. Yes. Betul Solih? Betul. So nak tahu harga ke apa, nanti kita orang cerita. Akan explainkan, okey? Okey, Mr. Jetli dengar. Okey, Fanira Zinuslah, ampau ada, ampui tak ada. Okey. Wah, cantiklah fasa kedua. Yup, memang cantik. So dekat sini kawasan ni sangat dia gated and guarded. Lepas tu sangat privacy lah kat sini. So bagi mana yang suka private ni, memang dekat lah. Okey. So lagi satu. Okey, alright you all. Macam yang saya cakap tadi, projek kita memang dekat dengan highway kan. So you all boleh tengok dekat sana. Tunjuk Charlie. Sana tu highway tu. Nampak kereta lalu lalang tak? Itu highway Seremban Port Dickson. Nampak tak kereta lalu lalang? Itulah highway. So projek kita memang betul-betul sebelah dengan highway je. Kalau you all lalu dekat highway tu, memang boleh nampak kita punya perumahan ni lah. Lepas tu yang paling special sekali, projek kita sebelah ada Speed 99. Itu yang paling penting sekali. Nak pergi keluar beli barang dah tak risau. Sekolah dah dekat. So kedai nak beli barang harian pun dah ada. Tak perlu nak risau dah. So dekat sangat. So kalau nak tahu yang suka tempat percutian, dekat sini pun dekat dengan tempat percutian. Nak ke Port Dickson tak sampai 15 minit sorry. 15 minit tak sampai. Dekat je. Mana kata kita ni tengah-tengah antara Seremban dengan Port Dickson. Ya, betul. Okey, so jom. Dah jelas pasal fasiliti. So kalau ada soalan nak tahu dekat mana kita orang punya projek dan nak tahu lebih lanjut, nanti Aini dengan Solihin akan terangkanlah
So mana yang tak jelas nanti boleh PM je WhatsApp Aini dengan Solihin. So kita orang akan terangkan lebih detail lagi dekat korang. Dekat mana kita punya projek ni. So Aini, Hazim, Ruslan dah tak sabar nak tengok rumah. Dah tak sabar dah nak tengok rumah. Okey. So sekarang ni tengok Aini dengan Solihin. Dekat mana ni Solihin? Inilah rumah contoh Bayu 3 kita. Rumah contoh Bayu 3 kita. So dekat sini kita akan cerita pasal rumah dengan ada game sekali. Anda nak tahu? Nak tahu game apa? Stay tune Jangan terlepas tau. Setiap satu game yang tempat kita orang masuk ni ada game dia tersendiri. Okey. So ni adalah projek Bayu Indra 3 yang masih dalam pembinaan lagi. Dan rumah ni adalah bersaiz 20 kali 60. 3 bilik, 2 bilik air. Ya, betul. Dan akan siap pada hujung tahun ini. Okey, so jom. Okey, dah ini ada yang bertanya masjid ada tak? Okey. So masjid yang sedia ada, memang dah ada, opposite saja. That's mean nak pergi ke masjid tu dalam 5 minit je. Yep, betul. Nak pergi masjid tu 5 minit. So dalam taman ni pun juga ada reserve tapak masjid. Macam saya cerita tadi ada reserve tapak masjid. So bila dah komuniti penuh nanti kita akan naik satu masjid. Masjid akan dibina kat sini lah. Betul. So tak payah risau nak pergi sembahyang Jumaat sebab masjid memang dekat. So mana yang nak ni masjid kita akan membangunkan. So jangan risaulah, memang ada masjid dekat sini. So kalau tengok live hari ni dengan Solihin tadi, kita orang ada tunjuk dekat mana tapak masjid yang kita orang sediakan. So jangan risau, dekat dalam kawasan taman ni memang ada tapak masjid yang kita sediakan. Betul. Bagus Hazim Ruslan ya. Dia yang utamakan adalah masjid ataupun surau. Bagus. Betul. So surau dah ada, sekolah untuk kemudahan. So kalau kita bina satu projek ni, kemudahan untuk customer ni adalah penting. Okay, alright. So you all boleh tengok, ini kita buka 20 kali 60. That means punya kapus boleh masuk 2 biji kereta lah. Ya, betul. 2 biji kereta dan dah siap fully tiles dia punya lantai ni. Ya, betul. Fully tiles. Fully tiles. So you all tak perlu keluar kos lagi untuk buat renovation. Ya, di mana kita punya kapus pun dah bagi fully extend sampai depan. Nampak tak? Luas tak? Boleh masuk 2 biji kereta ni? Memang boleh Zolin. Okey, so mesti ada yang tertanya, tak ada pagar ke rumah ni? Pagar ke? Kan? Mesti ada yang tertanya kan? Okey, Fanadira kata, pos ni besar. Ya, memang sangat besar. Kapos ni boleh masuk 2 biji kereta. Okey, jangan risau. Ini just rumah contoh sahaja. So untuk rumah yang akan kami bagi nanti actual unit tu memang ada pagar. Pagar dia sama. Nampak. Ni sama macam fasa 2. So cameraman boleh tolong tengok sikit. Sana. Nampak tak? Pagar. Pagar tempat meter TMB, tong sampah semua kat luar. Jarak rumah ke rumah pun memang luas. Dia ada 2 lane jalan tu. 2 kereta boleh lalu. 2 kereta boleh lalu. Tak ada masalah. Okey. Ada yang tanya lagi ni, bila fasa ni akan siap? Okey, fasa ketiga ni akan siap dalam hujung tahun ni. Ya. Hujung tahun ni siap. Jangan risau. Okey. So, dekat sini kita orang nak terangkan contoh apa kita orang punya kapos, apa semua. So Solihin, dekat sini sebelum masuk rumah ni Solihin, sebelum masuk rumah. Okey, alright, okey. Game yang pertama kita, mesti dah ramai tak sabar nak tunggu macam. Dah ramai yang ini tengok komen nak ampau ni. Jeff, yang Isa ini nak ampau. Mr. Jeff kata ampau please. Nak ampau. Boleh betul? Jawab soalan kita dulu. So Solihin, sebelum kita mulakan, mesti tertanya kan macam mana kita orang nak bagi ampau ni. Okey, jangan risau. Selepas syarat dia nak jawab soalan ni, screenshot kan betul-betul yang you all ada dalam kita orang punya live ni. Dan screenshot kan jawapan korang tu. Lepas tu PM dekat kami, PM dekat Aini ataupun Solihin. Lepas tu bagikan nombor yang ada touch and go e-wallet. So ampau you all tu kita orang bagi gunakan e-wallet. Jangan risau, walaupun kita jauh, stay boleh hantar lagi you all punya ampau. Betul. Solihin, mulakan game pertama kita. Kita nak mulakan game yang pertama? Ya. Okey you all. Okey, jap. Sebelum tu ini ada orang tanya lagi, dekat mana tu ni? Okey, saya ulang balik. Projek kita ni memang dekat Lukut. Dekat dengan Lukut. That's mean kalau dari Semban 15 minit, daripada Port Dickson pun 15 minit. Kita tengah-tengah.
Kalau you all nak belum sampai Lukut lagi. belum sampai Lukut lagi. Tengah memang sebelah highway saja. You all exit Lukut terus sampai ke projek. Ya, betul. Opposite Bandar Spring Hill. So, mana betul. yang duduk area Negeri Sembilan ni mesti tahu dekat mana Bandar Spring Hill tu. So, projek kami berhadapan dengan Bandar Spring Hill. Belakang sekolah SMK Yan Tuan Radin. Betul. Google je dekat map tu cari SMK Yan Tuan Radin. Kita orang punya projek betul-betul belakang sekolah. Okey. So, dah tak sabar dah nampaknya tu. Okey, Azrin Roslan kata kalau tak ada pagar saya risau. Jiran tiap hari makan rumah saya pula. Aduh. Okey, macam Zul Aklaken dia tanya berapa harga rumah ni. Nak tahu harga rumah? Kena Nanti tunggu. stay tune dulu. Nanti kita akan beritahu berapa harga rumah. Lepas tu Acin, ampau saya semalam tak dapat pun, cakap dapat yang 10. Okey, you kena WhatsApp orang yang buat live semalam tu. Semalam, semalam tak saya host Encik Faris. Boleh tengok live semalam, dia ada Bagi nombor phone. Nombor telefon, PM dia dekat situ. Betul. So nanti screenshot je komen yang apa soalan yang dibagi semalam tu, hantar dekat dia untuk dapatkan ampau. Okey. Ada lagi komen ni. Macam Rosfatzilah Rosli, kalau tak ada e-wallet macam mana? Tak ada e-wallet, boleh download. Senang je. Buka Play Store, download e-wallet. Hantarkan. Okey, alright. So, ramai yang tunggu game yang pertama ni. Okey, kita mulakan game yang pertama. Kita ada teka-teki dekat sini. You all boleh tengok dekat sini. Nampak ni pintu? Nampak pintu ni. So ni pintu dia memang original kita bagi pintu ni lah. So anda nampak tak apa tanda ni? Apa tanda ni? Okey, untuk yang first ni, I nak bagi pada berbangsa selain Chinese lah. Kalau Chinese mesti tahu kan, macam tak acik pula Chinese yang jawab, betul tak? Okey. Tapi yang risau berbangsa Chinese pun boleh jawab, bagi ampau juga, tapi dekat belah dalam nanti. Okey. So dekat sini ini nak Selin, terangkan Selin apa game kita? Okey, game pertama you all just jawab je. Ini apakah tanda ini? Apakah maksud ini? Senang. Okey. So siapa yang jawab first soalan yang pertama ni, apa maksud dia? Apa maksud tanda ni? Screenshotkan dan bagikan jawapan ni pada kita orang. Siapa yang jawab first, kita orang bagi ampau untuk yang ni. Tengok ni. Bagi tahu dia punya sebutan dengan maksud dia. Yep, maksud betul. dia dalam bahasa Melayu. Okey, ada yang jawab selamat datang. Tak salah. Okey, salah. Kalau pergi tahun baru Cina, pergi perayaan rumah kawan-kawan, mesti ada yang tampak dekat rumah dia orang. Kalau tahun baru Cina ni, memang wajib dia orang tampal ni dekat rumah dia orang. Dekat depan, bahagian depan. Bahagian depan, bahagian dalam pun ada. Ya, betul. Okey. Okey, sekarang ni dah ada orang yang jawab ni. Selamat tahun baru Cina. Miju, susah gila soalan. Tak, kalau tahu maksud dia ni, senang aja. Senang aja. Aduh, Propestry Fu Ong Mari. Siulentek. Okey, so ini ulang lagi sekali. Okey, so dah ada yang jawab. Siulentek. Ni dulu. Okey, Fu. Okey, betul. Yang jawab maksud dia ni, dia punya ayat dengan maksud dia. Yang pertama adalah Siu Lauteng. Ya, maksud dia adalah bahagia. So betul. Setiap perayaan Chinese, dia orang akan tampal ni untuk bahagiakan dia orang punya tahun baru Cina. Okey, so tahniah kepada Siu Lauteng. So boleh screenshot dan WhatsApp kita orang, nanti kita bagi ampau ya. Okey. Okey, alright. So, jom kita masuk dalam. Okey, jom jemput masuk di dalam punya rumah contoh. So you boleh view. Inilah rumah contoh fasa ketiga kita. Kita buka 20 kali 60, 3 bilik, 2 bilik air. So dekat hall dia memang kita akan buka dalam 10 kaki. Dekat dalam bilik pun dalam 10 kaki. So kita punya konsep, kita memang bagi open konsep lah. Open konsep ni that mean flexible untuk you all. Kalau you all nak dapur besar, boleh tarik dapur ke depan sikit kan. Kalau nak hall besar,
terpulang pada anda. Ya, ikut keselesaan tersendiri. Betul. Okey. So macam Aini cakap tadi, setiap kebahagiaan tu diorang memang akan tampal. Yang berbangsa Chinese, diorang memang akan tampal lah setiap perayaan diorang. Dekat mana setiap okey. Tulisan tadi tu kita orang panggil Fuk. Bahagia. Fuk maksud bahagia ataupun kaya. Okey. So boleh tengok, tunjuk Solihin. Ada lagi nampak? Ada lagi. Tampal. Okay. Alright. So dekat area ruang tamu pun ada tampal juga. Ada maksud dia juga. Okey ni. So dekat teka-teki yang kedua dekat area ruang tamu. Okey. So pasal kalau yang ikut ataupun ada kawan yang berbahasa Chinese, diorang mesti akan tahu pantang larang di tahun baru Cina. Ya, semasa perayaan, masa perayaannya. Ya, semasa perayaan. Apa yang tak boleh buat? Dekat ruang tamu. Dekat ruang tamu ni. Dekat ruang tamu. Dekat ruang tamu ni, apa yang kalau tahun baru Cina, diorang tak boleh buat. Pantang lah orang kata. Pantang untuk orang baru Cina ni. Tapi orang perempuan suka buat. Orang perempuan suka buat. Tapi di raya Cina, itu sangat pantang. Itu soalan dia. So, apakah jawapannya? Apakah jawapan dia? Cepat. Okey. Alright, Annie. Okay, kita dah ada pemenangnya. Kai Wang. Kai Wang. Dia kata tak boleh sapu. Rumah. Betul. Ya, betul. So kita tak boleh tahun baru Cina ikutkan adat Chinese. Rumah ni dia kalau tahun baru Cina dia orang tak boleh sapu rumah. Tak boleh sapu rumah tak boleh sebab bawa keluar. Ibarat dekat dalam rumah ni ada dia tersendiri. So tak boleh sapu tu tak boleh. Jadi kalau kita sapu tu ibarat kita buang tu. Betul. So pemenang yang komen yang pertama tu nama dia Kai Wong. So boleh screenshot dan WhatsApp kita orang Ya, nanti kita orang bagi ampau. So tahniah kepada anda. Mana yang tak dapat jawab tu, mana yang belum menang lagi, jangan risau, jangan sedih. Ada lagi game yang kita orang nak main dekat rumah ni. Jangan risau. Azrul Ustaz jangan vacuum. Sama juga kau sedut tu kan. Okay. Alright, sebelum kita pergi ke game yang ketiga, alright, saya nak explain sikit lah pasal rumah kita ni. So, kita punya fasa 3 ni sama juga dengan fasa 2 dan fasa 1. Kita punya spec house memang kita bagi premium siap fully tie semua. And then kita punya wiring pula kita bagi 3-phase underground. 3-phase underground. So cameraman boleh tunjuk sikit kita punya switch point semua kita dah sedia. Betul ini? Ya, betul. Yang ni kita bagi 3-phase and then point aircon pun kita dah bagi. Untuk wiring semua dah tak perlu risau. Kita orang punya rumah memang dah siap plaster ceiling. Dah ada point untuk lampu, kipas, semua dah komplit. Lepas tu cuba tengok lantai daripada bawah ni sampai ke atas. Cuba tengok. Lepas tu kita punya ceiling height lebih kurang dalam 11 kaki tu. Ya, betul. So tak perlu risau, rumah takkan panas punya. Okey. So Solihin, mesti ada yang tak sabar-sabar lagi ni nak tahu apa lagi soalan dia. Okey. So, I nak bagi tahu kebahagiaan tadi daripada pintu, cameraman boleh tunjuk. Dah ada masuk tadi. Dia masuk tadi, kita dah ada tampal kebahagiaan dekat situ. So dekat dinding kita pun dah ada kebahagiaan. Setiap sudut rumah dah ada kebahagiaan. Okey, so jom untuk masuk game yang kedua. Nampak tempat duduk dekat mana ada sofa pun dah ada kebahagiaan. So orang kata duduk ni dah rasa bahagia. Duduk pun bahagia. Duduk dah rasa bahagia dah. Sambil duduk Solihin. Cuba duduk Solihin. Apa yang Solihin nampak lagi? Dekat bahagian TV pun boleh nampak kebahagiaan tu. Setiap sudut nampak kebahagiaan tu. Ya, betul. So duduk dekat sini, tengok live kita orang sambil nampak kebahagiaan tu dekat situ. Betul. Okay, so cameraman boleh tunjuk lah kebahagiaan yang kita ada. Okay. Alright. So kita teruskan lagi ni, kita pergi ke game yang seterusnya. Okay, so dah settle dekat living hall. So I nak bawa you all ke ruang tamu pula. Jom. Okay, so jom.
ke ruang tamu pula ke bilik. Master bedroom kita orang. Okey, boleh. Alright. So, kita memang buka 3 bilik, 2 bilik air. So, yang specialnya untuk fasa 3 ni, kita punya pintu memang hiding lah kalau you orang tengok. So mesti ada yang tertanya, dah kenapa tingkap ni dekat tengah? Dah Tingkap apa tu? Kenapa tingkap ni dekat tengah-tengah kan? Dah mesti ada yang dah tertanya dah kenapa tingkap ni dekat tengah-tengah. So nak tahu apa function tingkap ni dekat tengah-tengah? Jom bawa dia orang masuk ke rumah. Masuk dalam. Bilik So, you nampak tak? Dia punya pintu memang menghadap antara master bedroom dengan bilik kedua. Okey. Alright. Okay. So, dekat sini dah boleh. Dalam bilik pun dah siap fully tiles. Master bedroom mesti ada bilik air satu kan? Nak tengok bilik air dia? Jom, cameraman. Bawa masuk tengok kita punya toilet dulu. Okay. Alright, so master bedroom dia punya tingkap memang menghadap keluar lah. That mean dia punya cahaya boleh masuk, angin boleh masuk. So ini special untuk master bedroom. Dia punya tingkap memang facing ke depan pagar. That's mean kalau orang datang kan, orang tengah loceng, dia tak tahu siapa yang datang tu, boleh tengok dari sini. Betul tak you all? Okey. Macam Cik Syafaris Zainuddin, pintu rumah facing mana? Pintu rumah facing mana tu? Itu kena tengok kita punya layout plan nanti. Dia ada facing matahari, ada facing north dengan east lah. Okey. So, macam saya cakap tadi, kita punya master bedroom memang ada bilik air satu lah. Master bedroom saya ada bilik air satu. So, cameraman boleh zoom dalam sikit. Kita punya bilik air ni memang dah siap tiles semua. Dah siap barang pun kita semua dah sedia. So itu adalah. So rumah contoh tak adalah, kalau tak ada tu open sangat tu kan. So pintu akan ada nanti. Okey ini. So game yang ketiga, ramai yang tak sabar tunggu. Selesa ini duduk kat sini. So ini boleh terangkan game yang ketiga tu. So nampak tanda kebahagiaan tu ada lagi dekat dalam bilik. Untuk game yang seterusnya pula, dia adalah pantang juga untuk tahun baru Cina. Tapi bukan kata orang kata bukan tahun baru Cina je. Kalau raya kita sendiri pun, memang pantang lah mak kan. Memang pantang mak juga. Soalan dia, apakah pantang yang kita tak boleh buat dalam bilik ni sewaktu perayaan? Dekat tempat tidur. Dekat tempat tidur ni. Tapi, apa yang tak boleh buat? Sebelum tu, I nak minta mana yang baru masuk, so mana yang tengok live kita orang ni, minta like and share lagi dekat page yang korang ada. So boleh share dekat kawan-kawan dengan keluarga. So mana yang nak beli rumah, InsyaAllah harga ni rumah mampu milik. Nak tahu berapa dia? Tunggu sekejap lagi kita orang akan terangkan. Okey, so soalan ni ini ulang lagi apa yang tak boleh buat? Apa pantang larang sewaktu perayaan yang kita tak boleh buat dalam bilik tidur ni? Memang pantang saya Asri. Okey, ni kita dah ada yang menjawab tapi tak apa tepat lagi. Okey, jap. Menjahit tak kena. Menjahit tu dah dekat dah tu tapi sikit lagi. Sikit lagi. Ini memang kalau apa orang kata bilik tidur ni kan, memang orang kata clue dia lah sikit Iman ni. Memang semua orang memang nanti-nantikanlah saat tu. Tapi tak boleh. Tahun baru Cina tak boleh buat. Betul. Apa dia? Okey, sebelum tu ni kita baca komen sikit. Aminah Min dia tanya berapa tingkat rumah ni. Rumah kita memang single story terrace. Lepas tu Azim Roslan tanya 3 bilik rumah ni. Betul 3 bilik, 2 bilik air. Ahmad Adlin dia jawab kata tak boleh pakai baju hitam. Tak boleh pakai baju hitam. Tak kena lagi. Okey, Selin Tim menjawab menjahit. Salah. Tak boleh masak dalam bilik. Tak boleh masak dalam bilik. Tempat bilik tidur memang bukan tempat masak. Okey, Aminah Min dia jawab melepak. Kita orang tengah melepak. Okey, kejap I nak baca Aidil punya komen dah. Muhammad Aidil Yazid. Tak boleh baring sebab dah letak duduk. Itu Okey, itu memang patah. Itu patah orang perempuan tu.
Tudung baru lepas gosok kan. Baru lepas gosok kita pergi kacau memang naik harimau dia. Orang kata tu periuk nasi. Jangan dibuat. Buat di hari raya tu ya. Mood boleh spy tu. Ahmad Adlin. Okey. Ahmad Adlin dia cakap tak boleh tidur. Sikit lagi tu. Sikit lagi tu. Memang tak boleh tidur. Apa sikit lagi tu? Tengok movie. Tak boleh tengok movie. Untuk Chinese New Year tak boleh tidur. Okey lah, tapi tak boleh tidur tu dah kena sikit lah. Dah kena sikit dah. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Okey lah, so kita ambil lah yang tak boleh tidur tu. Yang first menjawab Ahmad Adlin Othman. Okey, tak boleh gelap-gelap. Okey, tak boleh gelap-gelap. Okey, tak apa. Kita ambil yang agaknya soalan Naini ni susah sikit kan. Kita ambil yang mana jawab dulu yang tak boleh tidur tu. Nanti saya explain apa yang tak boleh tidur. Okey, yang so jawab dulu siapa tadi? Ahmad Adlin Othman. Okey, tak Okey. boleh tidur tak boleh tidur. So, memang tak boleh tidur sewaktu perayaan Chinese. Okey, tapi untuk kepantangan orang Chinese, kalau kita tengah tidur, jangan kejut. Jangan kejut. Kalau katakanlah contoh kita dah bangun ni, suami kita pula tak bangun lagi. So tak boleh nak kejut dia bangun. Jangan dikejut, bang bangun. Tak boleh. Chinese kata kalau ikut kepercayaan diorang, ikut adat Chinese, mana waktu Chinese tu tak boleh kejut orang bangun. Maksud dia kata macam Ong tu apa yang seterusnya kehidupan dia tu macam apa yang dia nak buat mesti kena ada orang yang tegur dia. Okey, dia macam ni lah. Kalau dikejutkan masa tidur tu, dia punya feng shui tu lari sikit. dia akan lari. That mean apa dia buat tahun tu, sepanjang tahun tu mesti tak jadi. That mean kalau kepercayaan dia orang, kalau orang tu tidur, atau anak-anak tidur ataupun husband tidur kan, biar dia orang bangun sendiri. Kalau kejut dia akan hilang ong tu selama setahun tu. Apa buat pun tak jadi. Itulah yang saya tahu. Mesti nak kena orang tegur dulu baru perjalanan dia tu cantik. Betul. Okay, so ada yang tegur kat sini. Jeff Ticket, betul juga. Tin Chiu Jin, betul. Okay, so memandangkan kita punya live ni pun ada berbangsa Chinese. So mana yang boleh share apa yang kita orang buat aktiviti ni. So kalau ada yang betul ataupun ada yang salah, so boleh kongsikan juga dekat kita punya penonton ni. Ya, betul. So okay, Aini guys, kita punya master bedroom ni specialnya ruang airway kan. So Aini boleh tunjuk pasal airway. Apa kenapa ada tingkap dekat tengah-tengah tu kan? Aini boleh masuk dalam. Nampak? Masuk daripada master bedroom ni, ada pula ruang dekat sini. Okay, so ruang ni biasanya kita orang panggil ruang airway. Okay, ruang airway ni dekat atas ni kalau tengok dia memang tinggi dan open belah atas tu. So kalau hujan ke, kalau siang matahari pun belum naik lagi kan sebab baru pukul 8.30. So kalau tengah hari memang akan nampak cahaya matahari akan masuk dekat kawasan ni. Tapi jangan risau, mana yang nak tutup stay nak natural light tu boleh tutup pakai transparent, tak ada masalah. So ruang airway ni memang kita bagi dekat rumah fasa pertama pun ada, fasa kedua pun ada, cuma berbeza je tempat airway ni kita orang letak. So function airway ni adalah, okay, nampak ni ada pilih air kan, ada juga saluran air dekat sini. So ada juga point lampu kita orang letak dekat sini. Okay, so dekat sini semua, tak kira you all beli rumah end lot ke, corner lot ke, stay ada dekat dalam rumah ni. So rumah ni dekat airway ni kita boleh buat mini garden. So siapa yang beli rumah tengah tak ada tanah, nak cucuk tanam juga, orang kata nak tanam daun sup ke apa ke, mana yang minat bunga-bunga tu, tak ada ruang kan, nak letak kat kaposh kan takut anak main pula. Tak perlu risau, boleh buat mini garden kat sini. Ataupun bilik ni boleh buat tempat air semayang. Ataupun agama lain pun boleh letak buat tempat semayang diorang kat sini lah. So ruang ni stay ada. So nak sidai baju kat sini pun boleh. Tak nak sidai baju dekat luar pun boleh juga. Okay, so dah jelas dah dekat sini. Jom sekali kita bawa diorang tengok bilik yang seterusnya. Okay, jom. Alright, so tadi pemenang tadi siapa nama tadi?
Ahmad Adli Ottoman kan? Okay, so boleh screenshot and then WhatsApp kita. Nanti bagi lampau yang anda menang tadi. Okay. Screenshot ya bagi kita orang. Okay, alright. So, tadi kita dah explain pasal master bedroom, ruang airway, dan kita pergi ke bilik yang kedua lah. Bilik kedua, macam saya cakap tadi, pintu masuk dia memang menghadap antara master bedroom. Okay. Alright, so jom cameraman. Okay. So, ini bilik kita yang kedua. Bilik kedua ni boleh masuk queen size lagi. Kalau you all nak apa ni? Nak luas sikit kan, you all pasang apa ni dia punya almari jenis tanpa grading tadi. Boleh jimat space. Okey, so yang pentingnya bilik kedua ni ada tingkat satu lah. Okey. Tingkat sana memang akses ke ruang airway tadi. Itulah function ruang airway ni untuk bilik kedua. Betul, nak kedap cahaya boleh masuk, udara boleh masuk. Betul ini? Betul. Okey. So nampak dekat bilik nombor 2 ni pun ada tanda kebahagiaan juga. Tapi ada game dekat sini. Game seterusnya. Jom kita tengok lagi. Okey. So ruang tamu satu orang dah explain. So bilik pun kita dah explain. Bilik sama dengan bilik yang kedua. Okey, Solihin. So nampak setiap ruang yang kita nak masuk ni ada tanda kebahagiaan dia. Betul. Ada tanda kebahagiaan dia. Mana-mana ruang yang kita duduk, masuk di rumah rasa bahagia buat Cina ni. So masuk dia. Okey, so untuk soalan yang seterusnya. Okey, tadi dah berapa? 1, 2, 3. Kita masuk ke soalan yang keempat. Okey, yang keempat ni adalah dekat bahagian dapur. Okey, ini rasa ini boleh cerita dulu bahagian dapur ni apa yang special kita bagi. Bahagian dapur ni kalau orang perempuan, mak-mak bagi kan, memang suka kan. Lagi-lagi gaya orang datang rumah. Nak bagi clue dulu. Sebelum tu nak baca juga komen. Just tu kata bahaya juga orang hilang. Ya, betul. So saya kata terima kasih info baru ya. So info mana yang kita orang dah share ni boleh ambil. Okey, Cik Lee mau ampau ke 3? Mau ampau. Boleh. Siapa yang nak ampau tu komen dan screenshot. Okey, Fanadilan, saya nak ampau lagi. Okey, mana yang tak dapat lagi soalan tu? Okey, dengar betul-betul dan jelas soalan yang Aini nak bagi. Okey. So dekat ruang dapur ni, soalan dia adalah dekat ruang dapur ni. Tapi sebentar nak explain sikit. Nampak ni ruang dapur kita ni. So ruang dapur ni fully tile juga. So apa yang kita orang cakap premium spec. Premium spec ni daripada segi tile dia. So kapus pun kita dah extend tadi. So tak ada masalah lagi gaya Cina kan. Dah masak kotor. So senang lap je. Okey. Untuk soalan dia, apakah pantang larang yang tak boleh buat? Pantang larang Chinese yang tak boleh buat sewaktu perayaan. Dekat bahagian dapur. Ya. Apa dia? Apa dia? Boleh Sebab komen, ni cepat cepat komen. nak Google ke apa ke? Sebab siapa yang nak ampau tadi, siapa yang nak ampau tadi, boleh komen. Boleh komen Okey, ini macam suara tak jelas. Suara tak jelas. Okey, boleh ulang balik. Kita ulang balik soalan tadi. Soalan Aini cakap tadi adalah apakah pantang larang yang tak boleh dibuat sewaktu perayaan Cina di bahagian dapur? Orang perempuan ni dia suka buat. Semua orang perempuan. Tapi yang ini bukan memasak. Bukan memasak. Nak masak boleh. Nak masak boleh, tetapi ada tapi dia. Tak boleh Ada tapi dia. Kalau tak boleh masak kan macam mana pula kan tetamu nak datang nak bagi makan. takkan nak puasa raya ni. Takkan nak puasa. Kita ni time raya ni lah nak bagi jemput semua makan, betul tak? Okey. So cepat, dilarang menyanyi. Cik Roslan memang tak boleh kalau anak dara menyanyi kat dapur. Mak marah. Mak kata orang tua-tua dulu, kalau siapa nyanyi kat dapur, kahwin dengan orang tua. Cik Roslan bapak dia. Ni Hazim Roslan. Hazim Roslan minta maaf. Okey, pada dia kata dilarang menyanyi kat dapur. Nanti kahwin lambat. Kahwin Tak lambat. menyanyi pun kahwin lambat juga. Macam mana? Okey.
Okey. So Mama Aya si kata menyanyi dan melalak. Ini bukan saya menyanyi, melalak pun tak boleh. Cepat. Clue dia Aina dah bagi. Dia boleh memasak tetapi Tak boleh. tetapi Tak boleh. dilarang membawang kot. Aduh, okey ramai ni kena break editing tak boleh fikir dah. Okey, sikit lagi. Apa kita bagi masa 5 minit untuk anda fikir. Fikirlah. Orang Okey. perempuan ni dia kalau orang masuk dapur, barang utama dia nak masak, mesti dia akan cari benda tu dulu. Nampak dah kira dah sampai tak kat ni. Okey. Sebelum dia mula masak, dia nak sediakan barang tu, benda utama dia akan cari benda tu dulu. Ya, betul. Apa benda tu? Ding 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 ding. Okey, so ada yang jawab kata tak boleh kumpul ramai. Tak boleh kumpul. PKP kan memang tak boleh kumpul. Tak boleh kumpul. Ramai-ramai. Kalau kat Orang dapur boleh. pun tak boleh nak ramai-ramai. Kalau meraya pun malah kita duduklah depan. Kan? Duduklah Cik depan. Hafiz kata tak boleh menyapu. Tak boleh menyapu tu memang betul, tapi itu jawapan yang dekat ruang tamu tadi. Dekat ruang tamu tadi, dekat living hall tadi tu pun kita tak boleh sapu. So dekat dapur ni pun kita tak boleh sapu juga. Okey. So Azim terus Encik Roslan ayah saya minta maaf lah ya, sebab saya baca nama penuh tu. Okey, pada dia tak boleh masak tapi jangan sampai hangus. Okey, ada jawab kuali kameraman Ada jaga. yang bagi jawapan tu. Ada yang bagi jawapan. Okey, rasa kameraman kita orang ni pun dah tak tahan dah. Okey. Guna pisau. Okey, nampaknya ini dah nampak. Dah nampak dah komen kat situ. Ini dah nampak dah. Ciu Linting. Ini tengok apa ni? Penonton ni memang dari tadi, daripada first tadi dah ikut kita orang. Okey. So pemenang dia dekat Ciu Linting. Tak boleh Guna pisau. Guna pisau. Betul. So tahniah anda pemenang yang seterusnya lah. Ya. So boleh screenshot and then hantar dekat WhatsApp nombor ID. Okay. So kepada you all, mana yang Malay ke yang tak tahu pasal patah larang ni, apa susah? Buka Google je. Kan? Tak tahu jawapan, kalau kata Naci Chinese boleh lah jawab kan. Tapi kita pun jawab kan, buka Google patah larangnya tu. Ya, betul. Dah dapat jawapan tu. So, mesti ada yang tertanya Seri. Dah tak boleh guna pisau. Macam mana nak masak? Sebab itulah. Boleh memasak. Boleh masak, tak ada masalah. Cuma tak boleh nak memotong. Ya, so kalau sebelum tahun baru Cina, diorang dah prepare siap-siap barang. Nak blender ke, nak apa ke, barang tu dia dah siap. And then simpan dalam tais. So, tiba je hari raya, tinggal masak sahaja. Kalau tak cukup, memang tak boleh juga. So, kalau tak cukup, pergi kedai atau call je Food Panda lah. Sama sekali call je Food Panda. Sampailah makanan. Makan mamak je lah. Ya, betul. Okey, so tahniah pada pemenang-pemenang kita. Jangan risau, ada lagi. Ada lagi soalan. Kita ada berapa ini? Okey, kita ada 3 lagi. 3 lagi. Dua je. Sebab yang satu tu ada special dia. Special kita. Dia 3, tapi yang satu tu kita memang bagi special sajalah. Okey. Dia macam ni, yang ke-6 tu, yang last yang kita bagi ni. Yang last tu kita betul. bagi package kita lah untuk yang nak beli rumah tu. Ya. Itu special kita. Okey. So, ampang ni bolehlah hari ni letak kat sini dulu kan. Bagi you all tengok. Sekejap lagi nak bagi dekat you all ni. Tadi 4 dah menang. 4 dah menang, so kita ada lagi 2 lah. Ya, betul. 2 lagi. Siapa nak lagi 2 ni? Siapa nak lagi 2 ni? Tunggu kita punya soalan. So cepat. So soalan yang seterusnya senang je Seri. Senang. Soalan yang seterusnya senang je. So ruang tamu dah tengok, bilik dah tengok, dapur pun dah tengok. So saya tanya, kalau master bedroom je ada toilet, dekat mana pula toilet untuk bilik pertama dengan bilik kedua kan? Takkan semua nak masuk bilik air bilik master bedroom tu. So soalan seterusnya dekat dalam toilet. nampak? Belum masuk dah, nampak dah. Ada bahagian lagi? Ada kebahagiaan lagi. Ini memang suka masuk dekat toilet ni kan, sambil menyanyi-nyanyi. Orang kata terlalu bahagia sangat. Terlalu bahagia sangat ni. Mohon maaf, Aidil yang dikatakan ini apa milik saya. Okey. Betul. Google sekarang. Kali ni apa mesti bila
bilik saya. Okey. Buka sekarang apa patah larang dia? Sedia. Ini bagi masa lagi ni kat you all. Buka Google siap-siap Buka Google siap-siap. Okey, so ini bilik air dia. Okey. So Jangan boleh masuk sikit. Boleh tengok dalam. okey, air dah masuk ni nampak. Okey. So ni bilik air yang kedua, boleh share untuk bilik yang ke dua dengan ketiga. Ini bilik bilik air diorang. So dekat dalam bilik air ni pun sama juga, fully tile, and then kita dah siap main untuk water heater point. Setiap bilik air kita orang memang kita orang sediakan water heater point. So mana anak yang bangun pagi ke, kita nak bangun pagi nak mandi sejuk kan. So kita dah siap water heater point, tinggal kita beli dan pasang sahaja. Okey. So sebelum main ni nak teruskan dengan soalan ni, Sodi. Okey. Mana Sodi? Muat. Muat ni kita Muat. muat orang. Okey. Alright, you all. Sebelum kita teruskan lagi, jangan lupa like and share kita punya live ni hari. Kita tengok ramai sini, tengok sini, boleh share. Share ramai-ramai kita punya live ni. Ya, so Jelly Jengkok kata banyak bagi. Banyak. Memang waktu Chinese New Year ni memang kebahagiaan tu sangat-sangat penting. Okey. So Sri, boleh teruskan dengan soalan kita ni. Okey, so teka-teki yang ke-5. Okey. Teka-teki ataupun pantang larang yang tak boleh buat ketika dalam bilik air. Pantang larang yang tak boleh buat dalam bilik air. So lagi. clue dia ini bagi sikit. Clue dia. Kita boleh mandi. Dah masuk bilik air kan, memang dah boleh mandi. Nak buang air besar boleh, nak buang air kecil semua boleh. Tapi satu je tak boleh. Apa dia? Google sekarang, Google. Cepat. Ini ulang lagi sekali soalan Solhi bagi tadi. Apa dia pantang larang suatu hari raya yang tak boleh buat dalam toilet ni? Dalam toilet ni. Apa dia pantang larang tu? Cepat. Pakai apa? Okey dah dia jawab tak boleh. Boleh. Nak buang air besar, nak buang air kecil tu boleh. Tak ada masalah. Tak boleh mandi semua boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah nak pakai sabun ke apa, tak ada masalah, boleh. Okey. Terlupa tutup paip air. Kalau terlupa paip air ni memang pantang larang mak. Kan pantang larang mak kan habis pula air mak. Okey. Fanadira. Itu dia. Fanadira ni betul ni, Google dah tekan ni. Sure dah ni, betul ni. Betul, Fanadira boleh screenshot and hantarkan jawapan anda. Dilarang shampoo rambut. Okey, dilarang shampoo rambut. Okey. Okey, so siapa yang jawab tak boleh apa ni? Tak boleh cuci rambut tu memang betul. So ini ambil pemenang dia adalah Fanadira sebab dia dah jawab first. Okey. So pantang larang pada Chinese New Year ni memang diorang tak boleh cuci rambut. Okey. So sebab rambut ni, so biarlah tahanlah sikit, nanti dah lepas raya cuci dah berpuas. Okey. Sebab ada ong dia yang dah masuk. Kan? Okey. So mana cabut gigi tak boleh masuk rambut. Okey, tak boleh mandi. Okey. So, mana yang nak lagi? Jom. Ada lagi. Jangan risau. Ada lagi. Kita ada bagi last ampau nanti. So, tahniahlah kepada Fanadira yang dah menang tadi. Ya, boleh betul. screenshot dan WhatsApp kita orang lah. Nanti kita orang akan bagi ampau yang menang tadi. Okey. Ya. So, sebelum kita teruskan lagi, anda yang masih stay tune tu boleh share and like dan komen lagi. Boleh share kita punya apa ni? Kita punya live hari ni. Cepat-cepat share ramai-ramai. Jangan lupa. Okey, tanya kalau tak ada rambut tak apa kan? Kalau tak ada rambut tak apa. Tak ada rambut, jangan risau. Kalau tak ada raya pun boleh je nak shampoo kepala otak boleh je.
Nah, okey. Okey. Alright. So ni dah bilik last dia. Bilik bujang orang panggil. So kita dah tengok bilik pertama, bilik kedua. So ni bilik bujang. Okey, so bilik bujang kita ni boleh masuk single bed. So kalau katakan anak ramai ada 4 orang. So dekat bilik nombor 2 tadi dah share 2 orang. So kalau dekat bilik nombor 3 ni macam mana nak duduk 2 orang? Jangan risau, boleh guna Double decker. double decker. So ada ruang lagi nak letak almari dia dekat sini. Tempat ruang belajar dia pun still ada lagi. Betul? Okay. Sebab kita punya ceiling memang tinggi. Kata ceiling pun tinggi, nak pasang double decker boleh. Tak ada masalah lah. Okey. Jadi so memandangkan kita pun dah tak banyak masa lagi. Jom kita teruskan dengan soalan yang terakhir dan kita nak bagi gift lagi Solihin. Kita nak bagi gift untuk hari ni yang mana tengok live kita ni. Ya, betul. So tahniah untuk Fa. Okey. So pada yang pemenang tadi, tahniah untuk Yohan. Okey. So soalan yang terakhir Solihin. Saya rasa soalan terakhir tu kita last-last lah bagi. Boleh dapat macam tak sabarnya saya. Tak sabarnya. Okey, so kita Sebelum- terangkan harga rumah dulu ke macam mana Solihin? Okey, boleh. Terangkan harga rumah dulu. Okey, so kita orang terangkan harga rumah. Nak tahu nak menang apa yang last tu? Tunggu. Ini nak Solihin akan terangkan. Okey. So, mana yang tanya Aini terangkan lagi sekali. Projek kami ni adalah di Taman Bayu Indra Lukut. Exit daripada Plus Highway, exit Seremban Production. 10 minit daripada Plaza Tun Mambang. Tapi belum sampai Lukut lagi. Mungkin dia Lukut tapi kita belum sampai Lukut. Belum fikirkan Lukut lagi. Belum. Berhadapan Bandar Spring Hill belakang sekolah SMK Yan Tuan Radin. Okey. So, Solihin, projek kita rumah single story yang Aini dengan Solihin masuk ni adalah rumah 20x60, 3 bilik, 2 bilik air. Okey. So, kau baru Cina ni Solihin. Nak bagi special ni kat dia. Okey. So, Aini serahkan kat Solihin. Special yang kita orang nak bagi hari ni. Special macam Aini bagi special, saya bagi 2 special. Saya bagi 2 special untuk anda. Okey, di mana harga dia, ramai tunggu pasal harga ni. Okey, harga untuk premium spec, fully tight, fully extend couple, 3-piece underground punya wiring, kita bagi harga bawah 300, iaitu bermula 266,400. Best tak? Rumah macam ni, premium spec, macam executive tapi dapat harga bawah 300, 266,400 saja. Rumah mampu milik. Sebab sekarang kita dapat rumah single story bawah 300,000 susah kan Solihin? Ya, susah. Tapi anda boleh dapat rumah macam ni bawah 300,000. Bermula 266,400. Sebab kalau kita orang sekali berdekatan dengan area Seremban. Area Seremban pun susah Solihin nak dapat 266,400. Apartment pun sekarang dekat Seremban pun dah 300 ke atas dah. Betul. So dekat sini you boleh dapat landed freehold bawah 300,000. Ya, betul. Untung tak? Untung sangat kan? Nampak tak harga? 266,400. Okey, so lagi specialnya saya buat magic sikit lah. Kita ambil orange. Kita ambil orange, nampak orange? Dekat orange ada apa-apa yang free semua kita bagi kan. Okey. Orange pertama. Dekat sini ada tulis free SPA plus MOT. That's mean cost lawyer semua. You all jangan risau. Kalau rumah baru ni memang kita tanggung. Nampak? Okey, Aini. So Aini boleh ambil orange kedua. Okey, so orange yang kedua Aini ambil. Ini mesti ramai yang suka ni. Tunjuk sikit ke kameraman. Mesti ramai yang suka ni. Tak nampak dengan jelas tak apa. Ini boleh baca tapi yang penting nampak ni. Harga kami bagi 266,400. Patut sempena Chinese New Year ni Solihin. Sempena Chinese New Year ni kita bagi zero down payment. Betul. Zero down payment. So Okey. tak perlu risau. Selalu beli rumah nak kena bayar 10% down payment kan? Ni tak perlu. Sempena Chinese New Year ni kita bagi zero down payment. Down payment. Okey. Okey. Okey, nampak itu slang English UK. Macam saya English Spain.
dia lain sikit lah. Dia English UK ni dia lain sikit. Okay. Alright, so okay, yang paling special lagi kan, you all rasa macam, ish, saya tak ada duit lah, tak ada modal lah kan, tak kena pergi bank keluarkan duit banyak untuk beli rumah. Tak perlu, jangan risau. Sebab apa? Sebab special promotion kita bagi booking RM99 saja. Nampak tak? RM99 saja. Dapat air sinar RM5,000, boleh bayar RM99 saja, betul tak? Ya. Tak perlu nak keluar banyak kos. Mana yang dah pergi beraya tu, tapi walaupun tak beraya, mesti family ada beg in ampau kan? Ataupun mana yang bekerja, bos mesti dah bagi ampau kan? So boleh lah kumpul ampau tu. Dah boleh dah booking rumah kita orang. RM99 sahaja. Betul, tak perlu rasa nak keluarkan sampai beribu-ribu untuk booking rumah. RM99 saja. Senang tak? Senang je, murah ni. Murah sangat. Ini yang special. Ada yang kata, tolonglah saya nak menang kali ni Azim Roslan. Betul kali ni saya sebut Azim Roslan. So saya panggil Azim je lah, senang. Sebab dia kata tadi Roslan tu ayah dia kan. Minta maaf lah ya, sebab saya baca nama full. Okay. So Jelly kau nyanyi Chinese song. Okay. Kalau makna yang ikut ID tadi first tadi dengar ini ni. Tapi tak apalah, ini tanya sikit je. Okay, ni boleh nyanyi sikit. Okay, so ini ya. 1, 2, 3. Mai kerenyang masam sangat disefangzi. Ada background music belakang. Okay, so maksud dia adalah rumah impian lah. So mana yang nak tahu apa maksud lagu yang ini nyanyi ni, boleh follow ID punya page. Boleh tengok kita orang ada apa dekat YouTube pun ada kita orang punya ni. Okay, ni dekat sini ada yang tanya zero down payment. Betul, zero down payment. And then nak tanya kalau kerja KL malas nak drive, public transport apa yang boleh gunakan? Ini soalan ni kita suka ni. Okay, nak tanya kalau kerja KL malas nak drive, public transport apa yang boleh gunakan? Okay, public transport dekat sini kita orang ada bus and then ada KTM nak ke Seremban. Okay, katakanlah daripada sini, so dekat sini pun memang kita jauh sikit daripada KTM lah. Tapi untuk ke KTM Seremban dalam 15 minit ke 20 minit sahaja. So boleh parking kereta kat sana yang sering naik. Betul. Dekat je. So yang mana yang tak drive dari rumah tu, dia boleh ambil bus. Kita ada bus rapid, biasa bus rapid daripada Polisen tu pergi ke Seremban. Boleh ambil bus rapid tu ke Seremban, ambil KTM ke KL. So senang tak? Nampak tak public transport? So dia orang punya kos untuk minyak, kos untuk tol semua dah jimat. Kalau you all rasa tak nak drive kan, kerja KL, naik transport punya public punya. Ya, ada. Jangan risau. Kat sini bas pun lalu. Untuk nak mana yang nak naik bas pun dekat je. Nak ke Pekan PD tu ada bas juga. Tak sampai 10 minit nak ke PD. Jangan risau, dekat je. Yang saya tahu setiap perjalanan bas tu daripada Seremban ke PD ke Seremban, dia setiap 1 jam ada bas lalu. Ya. Tak perlu risau. Memang ada bas. Mana yang nak kerja KL tu kalau naik kereta je dah. Lepas tu jalan jam dah makan masa sejam juga kan. Elok-elok boleh sampai sejam ke KL. Dah sejam lebih kat 2 jam kan. Menghadap jam je. So tak perlu risau. Sebab kita kat sini pun dekat dengan highway. Okay. So ada yang tanya lagi. Bulanan berapa? Itu paling special sekali. Bulanan berapa? Bulanan kita bermula daripada RM1,000 sahaja. Ya, betul. Untuk yang bawah umur 35 tahun, bulanan RM1,000 saja. Lagi-lje interest tengah rendah sekarang ni. Paling tinggi pun orang kata anggaran kasar dah campur insurans, everything apa benda semua, RM1,100 je. So nak beli rumah ni mestilah kena ada insurans kan. So campur dengan insurans RM1,100 saja. So mana yang dah lebih 35 tahun tu bulanan tinggi dah sikit. So siapa yang bawah umur 35 tahun, bertindaklah sekarang beli rumah sebelum nanti sama-sama menjadi tinggi. Okey, so kepada anda yang rasa umur dah lewat untuk beli rumah, jangan risau juga. Anda boleh join dengan anak untuk dapatkan tempoh loan tu panjang. Tak ada masalah. Masih belum terlambat untuk beli rumah lah. Okey ni. Puan Nadira kata, wow dapat dengar Aini nyanyi live. Bukan senang nak dengar Aini nyanyi ni kan. Okay, so belajar sikit je lah. Okay, so ada lagi
Madia tadi kita dah jawab bulan 6 berapa. Asal ada dengar bila okey, tuan KZKL mudah tak payah dah duduk dalam sekolah. Okey, so sorry, kita nak nampaknya kita nak ambil masa dalam 6 minit. Kita teruskan pada teka-teki yang terakhir. So kita orang nak tutup live ni. So, ada yang tadi nak hafal kan? Okey, cepat. Mana yang nak hafal? Okey, kameraman belanja sikit tanda-tanda bahagia. Kat mana tanda bahagia yang kita dah ada ni tadi. Sebab dia ada kaitan dengan soalan yang terakhir ni. Belanja sikit. Okey, kita bagi cameraman view dulu. Okey, belanja. Belanja sikit. Kita tengok. Nampak? Dekat kapus pintu masuk tadi pun ada. Dekat ruang tamu ada. Dalam bilik pun ada. Dekat dapur, toilet pun ada. Tengok tanda bahagia tu. Okey, nampak? Sekeliling tanda kebahagiaan dekat rumah ni. Okey, Solihin. Okey, soalannya berbunyi begini. Okey. Alkisah tayyib. Okey, ramai nak apa ni? Apa nak apa? Nak apa lagi? Nak apa lagi? Saya ada apa yang last. Siapa nak cepat-cepat? Okey, peka-peka dengan Google. Okey. So, macam Aini cakap tadi kan, tanda kebahagiaan nak tunjuk balik lah. Di pintu ni, tanda kebahagiaan ni. Okey, Zin, teruskan. Okey, so soalan yang terakhir. Jeng. Superman, zoom sikit lagi. Zoom sikit lagi. Ni. Soalannya adalah berapakah kebahagiaan di dalam rumah ini? Ada berapa kebahagiaan? Yang kita tunjuk tadi. Berapa Tanda kebahagiaan? ni berapa yang ada dekat dalam rumah ni tadi? Cepat jawab. Tengok dekat. Okey, ini bagi sikit lah. Macam tadi Aini cakap apa? Dekat pintu masuk ada. Dekat ruang tamu ada. Dekat bilik air tadi pun ada depan pintu masuk tu. Berapa cepat jawab. Okey, cepat siapa yang nak ampau. Okey, nampaknya Aini dah nampak dah. Pemenang kita kat situ. Encik Hafiz. Encik Hafiz. Okey, Encik Hafiz. Boleh minta screenshot kan jawapan tu. Hantarkan PM pada Aini ataupun Solihin. So, kami akan bagi ampau. So, mana yang jawab ampau 8 tadi? Betul. Dekat kapos, dekat ruang tamu kat dinding pun ada, dekat TV pun kita ada, dekat sofa tadi kita ada, dekat master bedroom, bilik nombor 2, dapur, bilik air nombor 2 juga. Bilik air nombor 2 belakang tu. So 8 kebahagiaan yang kita orang ada dekat dalam rumah ni. Okey, so tahniah kepada Cik Hafiz. Screenshot bagi tuan, nanti tuan bagi apa tahniah. Okey. So Zalihin tadi Aini ada perasan Cik Hafizah Anaki kata nak ampau. Okey. Harga 266,400 satu down payment. Bukan satu down payment, zero down payment. Okey. So, ampau pun kita orang dah bagi, rumah pun kita orang dah explainkan. So, pada mana yang nak tahu lebih detail pasal rumah ni, dekat mana rumah ni, berapa harga, so macam mana nak booking RM99. Macam mana nak booking? PM Aini dengan Solihin. Okey. Call Aini dengan Solihin. So ada link yang kita orang dah sharekan dekat bawah tu tadi. Boleh tekan link. Tekan link dalam tu WhatsApp kita orang. Kalau nak tahu pasal rumah lagi, nak tahu kita punya future development lagi kan, boleh komen. Okey, macam Puan Nadira jawab tadi. Saya jawab 10 tanda kebahagiaan itu termasuk saya dan suami. Tahniahlah Puan Nadira. Semoga bahagia selalu ya. Okey, Jetli 88. Okey, 88 ni sangat kan? Mana tahu ni. Okey, so okeylah bini saya dah panggil sediakan ini nak apa betul-betul. Apa yang risau Azim? Tadi join live kita daripada start mula sampai akhir tak apa, jangan risau. Janji dapat harga rumah murah, booking pun murah. Okey. Okey, Solihin. So, kita dah boleh tamatkan live kita Dah boleh dah. Okey, so mana yang nak cari Aini dengan Solihin, macam tadilah Aini cakap, call, just tekan je link dekat bawah tu, WhatsApp Aini atau Solihin untuk detail rumah kami. Ya, betul. Nak tahu lebih lanjut boleh
WhatsApp kita orang lah. Kita orang bagi dia punya detail semua. Okey. Betul. Okey, betul. So, selamat Tahun Baru Cina. Aini ucapkan pada semua yang berbangsa Chinese. Okey. So terima kasih pada anda semua yang stay tune tadi. Okey, dan stay safe. Okey, so bye. Bye. Assalamualaikum.